Kami bawakan seorang tetamu menerusi panggilan video hari ini, iaitu Cik Azman Abdul Rashid selaku Ketua Penerima Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita bercakap berkenaan pematuhan SOP Kendiri. Adakah kita bersedia ke arah endemik? Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi Terren dan juga Syuhara di studio. Baik, kita mulakan dengan bertanya tentang kebersediaan warga negara Malaysia untuk menghadapi suasana di mana tanggungjawab itu sebenarnya diletakkan pada diri mereka sendiri. Adakah kita bersedia? Kalau nak ikut bersedia tu rasanya semua orang bersedia dan menanti-nanti detik-detik kita memasuki fasa endemik ini kan. Selepas kita bertarung 2 tahun lebih dalam situasi pandemik, mungkin ini adalah satu keadaan yang akan ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Malaysia lah. Bagaimana kita sedia maklum, sepanjang 2 tahun lebih kita menghadapi suasana pandemik, rakyat Malaysia ini telah diberi pelbagai informasi, pelbagai kaedah dan pelbagai SOP supaya mereka akan terus terhindar dan dapat mencegah daripada dijangkiti penyakit COVID ini. So kalau ditanya persediaan itu, saya rasa rakyat Malaysia ini bersedia dan mereka lebih bersedia untuk menghadapi ataupun memasuki ke fasa endemik sebenarnya. Bersedia itu kalau kita lihat dalam konteks mimpi yang ingin dialami sekali lagi oleh masyarakat Malaysia 2 tahun yang lepas untuk kembali hidup seperti normal, yang kita katakan normal sebelum ini, tapi tidaklah normal sekarang. Tapi adakah situasinya akan sama suatu endemik nanti? Adakah benar-benar kita akan kembali seperti 2 tahun yang lepas ataupun bagaimana bayangannya? Mungkin ada sedikit pelanggaran daripada kita menghadapi masa pandemik ini. Sebab tu komuniti ataupun masyarakat rakyat kena faham. Fasa peralihan endemik ini adalah satu fasa kita menilai dan melihat keperluan kita sebelum kita memasuki fasa endemik yang sebenarnya. Oleh sebab itu, mungkin kita boleh hidup secara normal, tetapi pencegahan penyakit itu masih lagi ada, tapi dengan kadar yang minimum. Dan sekarang ini pada sidang media yang lepas oleh Yang Muhammad Perdana Menteri pun telah diberi kelonggaran pada fasa endemik ini. Fasa peralihan endemik ini dah ada kelonggaran. Dan insyaAllah kalau kita memasuki fasa endemik ini, mungkin ada lagi kelonggaran-kelonggaran yang diberikan. Itu bergantung kepada kita punya hasil kajian dan juga saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak-pihak yang berwajib. Terutama sekali kita akan merujuk kepada pertubuhan besar sebelumnya kan, apakah tindakan-tindakan yang perlu dibuat oleh komuniti ya. Baik, salah satu sebab kita boleh menuju kepada endemik ini adalah kadar pemvaksinan yang tinggi dan juga pemberian dos-dos penggalak. Bagaimana penerimaan rakyat Malaysia terhadap dos-dos penggalak secara menyeluruh, terutama sekali untuk golongan kanak-kanak dan remaja? Okey, kalau kita lihat trend sekarang ini memang menunjukkan peningkatan di antara sebelum kita perkenalkan vaksin pada dulu, tak kira pada orang dewasa dan juga kanak-kanak. Selepas melalui promosi, melalui advokasi dan juga pendidikan kepada komuniti, penerimaan vaksin ini dilihat semakin berkembang baik dengan penerimaan yang tinggi di kalangan ibu bapa supaya anak-anak mereka akan divaksinasi, supaya salah satu kaedah kita mencegah penularan penyakit ini kepada golongan-golongan kanak-kanak lah. Kalau kita lihat untuk kita beralih ke fasa endemik ini, pihak kerajaan mengaplikasikan strategi perubahan berperingkat. Kalau kita lihat sekarang, kita tak masuk terus ke endemik, kita ke fasa peralihan terlebih dahulu. Orang kata nak sediakan mindset masyarakat Malaysia. Jadi adakah ini strategi yang terbaik ataupun bagaimana Cik Azman secara peribadi melihat apakah antara perkara yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan agar masyarakat Malaysia benar-benar bersedia dan bertanggungjawab selepas ini apabila kita masuk fasa endemik? Ya betul. Kita kena buat mindset lah pada semua komuniti kita ni, sebab kita telah melalui semacam satu keadaan yang agak kuatlah dari segi pematuhan SOP dia sebelum ini, semasa 2 tahun setengah kita menghadapi pandemik itu. So untuk beralih ke endemik ini, kita perlukan satu ruang yang mana kita dapat memberi persediaan yang terbaik kepada komuniti dan juga kepada pihak kerajaan. Di ruang kita berada di fasa peralihan endemik ini, mungkin ada kajian ataupun juga penilaian yang akan dibuat oleh pihak kerajaan, dan di samping itu juga pihak komuniti boleh membuat persediaan untuk kembali hidup yang normal, yang lebih baik
terutama sekali berkaitan dengan perkara-perkara yang bergantung pada SOP seperti pakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga kaedah-kaedah untuk mengunjungi premisnya. Baik, seterusnya kita akan masuki fasa endemik ini dalam bulan Ramadan dan kita akan menuju kepada bulan Syawal selepas itu. Jadi ini adalah suatu ujian juga kepada kita di mana musim perayaan bakal menjelang lebih kurang 4 minggu setelah kita masuk ke fasa endemik. Jadi apakah peringatan-peringatan yang perlu diberikan kepada orang ramai? Mungkin mereka gembira, mungkin mereka tak sabar-sabar menantikan Aidilfitri pertama dalam suasana endemik. Jadi apakah peringatan yang masih perlu diberi supaya mereka berwaspada dalam keadaan bergembira itu? Terima kasih, Teren. Soalan Teren sendiri telah menggembirakan orang. Soalan itu telah menggembirakan kita punya komuniti. Sebab sekian lama mereka menunggu detik-detik ini. Dan ini adalah satu, boleh dikatakan, rahmat jugalah bila kita memasuki bulan Ramadan tidak lama lagi, di mana pihak KKM telah mensyorkan kepada pihak berkuasa agama negeri-negeri dengan pelonggaran untuk menghadiri mungkin nanti solat jemaah untuk solat sunat tarawih dan sebagainya, dengan kita boleh merapatkan sos seperti normal seperti biasa. Alhamdulillah. Tapi saya ingin mengingatkan kepada semua jemaah dan juga semua komuniti terus mematuhi SOP yang dilonggarkan itu, tetapi yang masih diwajibkan adalah pemakaian pelitup muka dan penggunaan aplikasi messenger bila memasuki premis-premisnya. Itulah penting, walaupun kita telah memasukkan penggunaan saringan suhu badan dan sebagainya. Itu yang pentinglah. Kalau kita lihat di negara luar mereka terlebih dahulu dia tak announce dia tak beri pengumuman baru mereka dah masuk fasa endemik, tapi kita dapat saksi di jalanan ada pesta tanpa penjagaan fizikal, tanpa pemakaian pelitup separuh muka. Saya tanya sebab baru-baru ni saya nampak ada kawan saya post di Netherlands ada pesta di sana, memang nampak macam 2 tahun yang lepas, Cik Azman. Jadi bagaimana kita di Malaysia ni masih lagi orang kata dalam situasi pandemik sebelum ni kan, face mask semua, pesta kat tepi jalan pun susah lagi lah nampak nak dibandingkan dengan mereka di sana. Kenapa sebenarnya antara faktor-faktor yang kita belum sampai lagi ke arah itu pada pandangan Cik Azman? Faktor dari segi kerajaan sendirilah, maknanya pihak kerajaan tidak lepas tangan kepada keseluruhannya pada komuniti. Masih lagi kerajaan bertanggungjawab dari segi vaksinasi, dari segi permatuhan SOP wajib. Sebab tu pihak kerajaan cuba sedaya untuk meminimalkan kemudaratan kepada komuniti. Dan komuniti kita sendiri pun sekarang ini dia masih lagi mengambil berat tentang kesihatan, tentang pencegahan daripada penularan penyakit ini. Sebab kita dah didik mereka bertahun-tahun. So mereka masih mungkin ada lagi perasaan was-was, perasaan mungkin untuk menjaga keselamatan masing-masing dan juga komuniti. Itu yang bagusnya kita lah. Kita masih lagi membuat kesediaan yang baik sebelum kita memasuki era endemik. Saya rasa bila masuk fasa endemik pun masyarakat masih lagi terus mengamalkan SOP dan juga terus menitikberatkan penjagaan kesihatan. Baik, walaupun kita memasuki fasa endemik, kita tidak ada SOP pengekangan seperti 2 tahun lalu, namun mereka yang mempunyai komorbiditi yang masih terdedah kepada bahaya COVID-19 ini perlu berwaspada. Dan dalam pada itu, kesihatan rakyat Malaysia selalu diperkatakan tidaklah begitu tinggi tahap kesedaran tentang kesihatan masing-masing kerana kadar obesiti juga tinggi. Jadi dalam kita memasuki fasa endemik ini, apakah mesej kesihatan yang terus diberikan kepada orang ramai supaya dapat mengurangkan kadar komorbiditi di kalangan warga negara Malaysia? Untuk mengurangkan komorbiditi di kalangan rakyat Malaysia ni, untuk mendapat kemudaratan kepada kesihatan, adalah penting untuk rakyat Malaysia terus mengamalkan cara hidup sihat dari segi pemakanan, dari segi senaman dan sebagainya, untuk mereka tidak menghadapi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Sebab apa, kita sedia maklum mereka yang ada komorbiditi ini lebih terdedah berisiko untuk mendapat kemudaratan daripada penyakit COVID-19 ini. Sebab tu kalau dilihat daripada kajian-kajian kita, dari segi tahap pengetahuan rakyat Malaysia memang bagus. Semua tahu termasuklah dari segi merokok dan sebagainya. Semua tahu merokok itu bahaya dan sebagainya. Tapi apabila kita berpindah kepada amalan, di situlah
mungkin rakyat Malaysia ni kurang mengamalkannya. Mereka tahu mereka ada pengetahuan dan sebagainya, tetapi mereka tidak mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membaiki tahap kesihatan diri masing-masing. Dan insyaAllah dengan peringatan berterusan, mesej-mesej yang disampaikan oleh Kementerian Kesihatan melalui media massa dan melalui Selamat Pagi Malaysia yang kita beradakan hari ini pun juga akan membantu memberi peringatan secara berkala kepada komuniti supaya mereka terus mengambil tindakan yang sewajarnya dalam penjagaan kesihatan kediri. Okey. Dan apabila kita nak bercakap berkenaan dengan ialah SOP kendiri ini kan, itulah antara nasihat yang kita boleh berikan pada anda semua. Kita boleh sentiasa mengingatkan sesama sendiri. Itu sajalah cara yang kita boleh sama-sama gembling bersama untuk menghadapi fasa endemik nanti. Terima kasih kepada Cik Azman Abdul Rashid, selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM.